Okey, Assalamualaikum. So hari ni kita nak cover sikit mengenai nombor pengoksidaan. Apakah yang dikatakan nombor pengoksidaan tu? Okey, nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia atau ikatan kimia dengan atom yang lain. Okey, nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam ion atau sebatian ditentukan berdasarkan garis panduan yang berikut. Jadi dia ada garis panduan dia untuk kita mengetahui nombor pengoksidaan sesuatu unsur tu. Okey, nombor pengoksidaan bagi semua unsur adalah sifar. Semua unsur-unsur ni nombor pengoksidaan dia semuanya adalah sifar, kosong. Sama ada natrium, karbon, helium, oksigen, klorin, nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Okey. Nombor pengoksidaan kalau bagi ion monoatom, ion monoatom ni maksudnya dia adalah ion tapi dia hanya satu atom saja, tu kuprum saja kan. Okey, jadi dia adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Maksudnya kuprum 2. Jadi nombor pengoksidaan dia adalah apa? 2. Plus 2. Okey, kalau ion kalium kan dia K plus kan? K plus. Jadi dia punya nombor pengoksidaan dia plus 1. Okey, ion bromida. Dia ada cas negatif ni. Jadi dia punya nombor pengoksidaan dia negatif 1. Kalau ion oksida dia adalah ada 2 ni. 2 negatif minus 2 tu. Okey, jadi dia adalah negatif 2. Kalau aluminium 3 plus, jadi dia punya ni adalah positif 3. Okey, bagaimana pula kalau nombor pengoksidaan bagi unsur dalam sebatian untuk kumpulan 1, 2 dan 13. Okey, seperti mana kamu tahu, kalau kamu ingat balik, tengok balik kumpulan 1 ni berada di mana? Contohnya lithium tu kan. Okey, kamu tengok balik. Ni jadual berkala. Okey, lithium ni Li dia berada dalam kumpulan 1. Lagi apa lagi? Contoh situ. Natrium. Apa di situ bagi? Natrium natrium ni berada dalam kumpulan 1. Okey, lagi apa lagi? Magnesium oksida. Okey, kumpulan magnesium ni, magnesium berada dalam kumpulan 2. Kemudian apa lagi? Aluminium. Aluminium ni dia berada dalam kumpulan 13. Okey, tujuan saya tunjuk ni supaya kamu ingat balik. Supaya kamu tahu bahawa di manakah kedudukan unsur-unsur ni dalam jadual berkala. Kalau aluminium ni kumpulan 13. Okey, jadi dia cakap apa? Nombor pengoksidaan bagi sesuatu atom dalam sebatiannya adalah masing-masing positif 2, positif 1, positif 2 dan positif 3. Yang ni, kamu tengok lithium ni. Kan? Lithium ni berada dalam kumpulan 1 kan? Jadi dia adalah positif 1. Natrium berada dalam kumpulan 1 kan? Jadi dia positif 1. Magnesium dia ada berada dalam kumpulan 2. Jadi dia adalah positif 2. Aluminium kumpulan 13. 13 tu kamu tengok dia nombor 3 je lah. Kan? 3 je. Dia beradalah positif 3. Jadi sesuatu unsur ni maksudnya dalam sebatian dia bagi kumpulan ni saja 1, 2 dan 3 dia ikut dia punya nombor kumpulan dia. Kalau lithium ni 1 lah. Natrium 2. Magnesium berada dalam kumpulan apa? 2 kan. Jadi dia positif 2. Magnesium sahaja yang kita cerita pasal nombor yang depan ni. Bukan sorry, unsur yang di depan ni. Kan? Unsur logam yang berada di depan ni. Magnesium okey 2. Aluminium 3. Okey, seterusnya dia punya rule seterusnya, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu sebatian adalah sifar. Jadi kamu nak kena faham tu. Kan? Kena faham tu. Bukannya maksudnya satu-satu ni sifar. Ni sifar,
ni sifar. Bukan. Kan kita dah belajar tadi, unsur ni kan natrium ni berada dalam kumpulan apa? Kumpulan 1 kan. Jadi dia positif 1. Dia ni positif 1. Jadi apa yang sifar? Natrium tambah dengan klorin ni, klorida ni, dia akan jadi sifar. Di mana kan kamu jumlah nombor tu untuk keseluruhan tu, iaitu natrium tambah dengan klorida tu, dia adalah kosong. Itu maksud dia. Jadi seperti mana kita tahu bahawa natrium ni tadi berada dalam kumpulan 1 kan. Jadi dia positif 1. Okey, tambah dengan, kamu tak tahu klorida contohnya, kamu letak X dulu. Okey, kamu dan keseluruhan ni jumlahnya adalah kosong. Jadi kamu nak tahu klorida tu apa dia? Yang ni pindah sini, dia akan jadi negatif 1. Jadi kamu tahulah bahawa klorida tu adalah sebenarnya negatif 1. Dia punya nombor pengoksidaan dia. Kan? Jadi kalau natrium klorida tu kita tahu bahawa dia adalah positif 1 tambah dengan negatif 1 sama dengan kosong. Jadi di sini dengan kamu tahu bahawa sesuatu sebatian tu hasil campuran antara nombor pengoksidaan antara dua unsur tu adalah kosong, kamu dapat mengira ya berapakah sebenarnya nombor pengoksidaan sesuatu unsur ni sekiranya kamu tahu salah satu. Sebagai contoh, dia bagi contoh sini sulfur trioksida. Okey, sulfur trioksida tu, tri itu 3, sulfur trioksida maksudnya oksigen ni ada 3. Jadi kamu tak tahu berapakah sulfur, tapi kamu dah tahu oksigen ni apa. Oksigen ni nombor oksidaan dia negatif 2. Kan? Dia negatif 2. Jadi macam mana kira dia? Seperti mana kamu tengok dalam buku ni. Kan? Okey, seperti mana kamu tengok dalam buku ni, yang mana sulfur trioksida, kamu hanya tahu oksigen saja. Okey, negatif 2. Kamu tahu oksigen tu negatif 2. Jadi nak tahu sulfur tu macam mana, kamu samakan dengan kosong. Jadi sulfur kamu tak tahu, kamu letak X dulu. Tambahkan, okey, kamu tahu ni 3, maksudnya dia 3 darab. 3 darab. Okey, sulfur ni oksigen ni berapa dia punya nombor pengoksidaan? Negatif 2. Okey, jadi kamu tahu bahawa hasil ni darab ni, maka kamu dapat X negatif 6. Kan? Mana X tambah negatif 6. Sebab apa? 3 darab 2 negatif 6. Jadi kamu samakan dengan kosong. Jadi X dia ni kamu pindah tepi sini, dia akan jadi positif 6. Jadi kamu tahulah bahawa sulfur ni dia punya nombor pengoksidaan dia lah positif 6. Okey, jadi jumlah nombor pengoksidaan atom unsur, maksudnya jumlah sini keseluruhan keseluruhan ni adalah sesuatu sebatian tu adalah sifar. Okey, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu poliatom, dalam satu ion poliatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Contohnya, okey, jumlah nombor pengoksidaan bagi ion amonium ni. Ni amonium nombor pengoksidaan N tambah dengan nombor pengoksidaan 4H. Jadi kamu tengok sini, dia punya cas dia berapa? Positif 1 kan. Jadi kita tahu bahawa dia punya keseluruhan ni, kena faham jumlah nombor pengoksidaan tu, jumlah ni keseluruhan lah. Amonium NH4+. Jadi berapa dia punya nombor pengoksidaan dia? Jumlah pengoksidaan dia, dia punya nombor cas ni. Dia punya nombor cas ni iaitu positif 1.
1. Dia punya nombor charge dia. Okey, ni poliatom lah. Ni poliatom. Yang mana amonium ni dia punya nombor pengoksidaan dia adalah nombor charge dia. Okey, jadi saya nak bagi kamu satu idea lah. Yang mana okey, kalau kamu nak tahu nombor pengoksidaan nitrogen tu berapa, kan? Okey, let's say lah kamu ada persoalan, kan? Maksudnya kamu nak tahu macam mana nombor pengoksidaan nitrogen ni. Okey, seperti mana kamu tahu bahawa hidrogen ni nombor pengoksidaan dia adalah 1. Kenapa? Kan hidrogen tu berada dalam kumpulan 1. Jadi nombor pengoksidaan dia 1. Kita tahu dah, kan? Jadi tapi kita tak tahu nitrogen ni berapa. Sebab nitrogen bukan berada dalam kumpulan 1, 2 dan 13, kan? Jadi kita nak agak dia pun tak boleh. Jadi kita hanya tahu hidrogen saja. Tapi melalui pengiraan kita boleh dapatkan nombor pengoksidaan untuk ni. Kan? Yang mana kamu kira kan, okey, hidrogen ni 1, kita darabkan dengan 4 sebab dia ada 4 sini. Okey, samakan dengan positif 1 sebab dia punya nombor pengoksidaan adalah ikut nombor charge ni. Mana ni kita letak X sajalah. Mana kita tak tahu, kan? Lepas tu X, kan, ada tambah dengan 4 sama dengan positif 1. Kemudian sambung lagi X, pindah sini, jadi negatif 4. Jadi negatif 4 tambah dengan 1 ni, kita akan dapatlah negatif 3. Jadi kita tahu bahawa ni, nitrogen ni, dia punya nombor pengoksidaan adalah negatif 3. Jadi sebenarnya dia adalah nombor pengoksidaan dia adalah negatif 3. Negatif 3 ni, kan, tambahkan dengan positif 4, kan, iaitu nombor pengoksidaan untuk hidrogen yang keempat-empat tu, dan dia adalah bersamaan dengan charge dia itu positif 1. Okey, sama juga dengan contoh yang sebelah ni. Okey, kamu tengok ion karbonat tu. Tengok ion karbonat tu, berapa charge dia? Kan? Karbonat CO3, dia punya ni charge negatif 2. Jadi poliatom ni, dia punya charge adalah negatif 2. Jadi kita tahu nombor pengoksidaan dia adalah negatif 2. Kan? Nombor pengoksidaan dia adalah negatif 2. Okey, timbul persoalan. Apakah nombor pengoksidaan untuk karbon? Kan? Karbon ni dia berada dalam kumpulan 14. Tapi tak semestinya dia punya ni adalah 4. Nombor pengoksidaan dia adalah 4. Jadi kamu buktikan. Okey, oksigen, kita tahu bahawa oksigen ni dia punya nombor pengoksidaan dia adalah 2. Nombor pengoksidaan dia adalah negatif 2. Kan? Jadi X, okey, tambahkan dengan 3, darab dengan negatif 2. Oksigen tu negatif 2. Jadi kamu samakan dengan negatif 2 sebab dia punya charge dia negatif 2. X tambahkan maksudnya ni darabnya dia negatif 6, kan? Bawa ke sini, dia akan jadi negatif 2 tambah dengan positif 6 sama dengan X sama dengan positif 4. Jadi nombor pengoksidaan untuk karbon ni kita tahu dia adalah positif 4. Okey, kita pergi ke rule yang seterusnya, yang nombor 6. Okey, nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya plus 1, positif 1. Ini untuk hidrogen sahaja. Kes hidrogen dia biasanya 1 plus. Tapi dia ada pengecualian dia, iaitu dalam logam hidrida. Logam hidrida ni apa maksudnya? Hidrogen ni berada di nombor 2 ni. Dia logam pertama, logam lain dulu, nombor 2 dia adalah hidrogen. Jadi untuk kes ni dia adalah negatif 1.
Okey, ini nombor pengoksidan untuk hidrida. Itu hidrogen yang mana dia sebagai yang berada nombor 2 dalam satu sebatian. Okey, nombor pengoksidan kalau kamu tengok sini, kalau macam hidrogen klorida ni, hidrogen klorida dia adalah positif 1. Apa lagi? Hidrogen klorida, hidrogen bromida, semua tu kan dia adalah positif 1 kan. Tapi untuk kes kalau logam hidrida ni, iaitu hidrogen ni berada dalam yang kedua punya, dia akan jadi negatif 1. Okey, nombor 7 pula. Okey, nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam sebatiannya, dalam sebatian kebiasaannya lah negatif 2. Kecuali dalam sebatian peroksida. Okey, peroksida dia adalah negatif 1. Apa itu peroksida? Ni hydrogen peroxide kan, kalium peroxide ke, apa saja yang berkaitan dengan peroksida. Peroksida ni dia akan berada di, dia akan jadi negatif, dia akan jadi positif 1. Okey, kalau biasanya kamu tengok ni magnesium oksida, magnesium oksida dia adalah negatif 2 apa lagi, kalium oksida, semua tu oksida ni, apa saja oksida biasanya dia adalah negatif 2 untuk oksigen ni. Tapi kalau untuk kes peroksida dia berbeza. Kalau peroksida dia akan jadi negatif 1. Okey. Okey, bagaimana pula dengan nombor pengoksidaan kumpulan 17? Okey. Kebiasaannya kumpulan 17. Apakah itu kumpulan 17? Senang je kamu nak ingat. Kumpulan 17 ni dia biasanya fluorin, klorin yang ni. Okey, fluorin, klorin, bromin, iodin. Biasa setakat iodin je lah yang biasa kita pakai kan. Yang ni fluorin, klorin, bromin, iodin ni semua ni adalah kumpulan 17. Okey, dan kebiasaannya nombor pengoksidaan dia adalah negatif 1. Okey, nombor pengoksidaan bagi fluorin adalah negatif 1. Nombor pengoksidaan klorin, bromin dan iodin biasanya negatif 1. Kecuali apabila unsur itu terikat kepada unsur lain yang lebih elektronegatif. Contohnya oksigen. Maka nombor pengoksidaan akan bernilai positif. Okey, elektronegatif ni maksudnya apa? Kebolehan sesuatu unsur tu untuk menarik elektron. Maksudnya oksigen ni lagi kuat menarik elektron. Jadi dia akan jadi menilai positif lah. Okey, tapi yang ni, kalau yang ni kita tutup dulu. Tutup dulu. Kita tengok dia punya nombor pengoksidaan untuk fluorin, klorin, bromin ni biasanya adalah negatif 1. Okey, nombor pengoksidaan fluorin dalam persebatian hidrogen fluorida. Kamu tengok hidrogen fluorida, dia adalah negatif 1 lah. Nombor pengoksidaan untuk klorin pula dalam kalium klorat. Kalium klorat, yang mana kita tahu bahawa K tu positif 1, X tu kita tak tahu kan. Itu kita tengah kira klorin ni, oksigen negatif 2. Kita tambah semua ni, kita dapatlah dia punya nombor pengoksidaan untuk klorin adalah positif 1. Kenapa? Sebab apa? Adanya oksigen ni. Adanya oksigen. Oksigen ni dia lebih elektronegatif. Kan? Elektronegatif. Dia tu negatif 2 ni. Sebab itulah bila kamu kira-kira, kamu akan dapat positif 1. Jadi dengan kehadiran unsur yang lebih elektronegatif, dia akan jadi positif 1. Okey, nombor pengoksidaan bromin dalam ion bromide. Okey, kamu nampak ni, ada oksigen ni. Maksudnya dia lebih elektronegatif. Sebab itulah kamu akan dapat positif 5. Kan? Sebab tu dia akan dapat positif 5.